Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah dan bencana yang menimpa kita, dan seterusnya memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang disusun ataupun yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pada bab yang ke-9 berkenaan dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang, yang mana Imam Ghazali mengatakan, iaitu dan jangan engkau sibuk setelah sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Jadi selesai daripada sembahyang asar tu jangan sibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, melainkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ini, iaitu apa? Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, memperbanyakkan ibadah yang sunat. Yang ketiga adalah membantu orang lain yang memerlukan pertolongan ataupun berkhidmat kebajikan. Dan yang keempat adalah mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi 4 perkara itu yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ni. Kemudian Imam Ghazali berpesan kepada kita untuk tidak mensia-siakan waktu, mensia-siakan waktu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, melainkan waktu itu hendaklah disusun, dibuat jadual supaya dapat melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Kemudian seterusnya kata Imam Al-Ghazali, apabila cahaya matahari menjadi kuning, yakni sudah hampir masuknya waktu maghrib. Bila cahaya matahari di kaki langit tu sudah menjadi kuning, maknanya sudah hampir masuknya waktu maghrib, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam tu dia akan keluarkan cahaya yang kekuning-kuningan di kaki langit. Maknanya sudah hampir akan masuk waktu maghrib. Bilalah terbenam matahari, barulah benar-benarnya masuk waktu maghrib. Dan dalam Islam, bila dah masuk waktu maghrib, bermakna sudah berlaku peralihan hari yang baru. Peralihan hari yang baru dengan terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Bila dah masuk waktu maghrib, dah kira masuk hari lain. Ni dah kira masuk hari Sabtu. Tadi kan dah lepas maghrib tadi, dah lepas matahari terbenam, dah masuk hari Sabtu. Dah masuk hari bulan yang baharu. Hari bulan Islam lah yang baru.
Kalau Masihi tunggu pukul 12 nanti kan, 12 tengah malam. Kalau bulan Islam lepas maghrib. Bila dah masuk maghrib tu dah kira hari baru. Dan setiap apa yang berlaku dalam urusan amal ibadat orang Islam bergantung kepada bulan Islam, bukan bergantung pada bulan Masihi. Ini kena ingat. Ini kena ingat. Bukan bulan Masihi, bulan Islam. Kalau kira Masihi tak sah. Contohnya Ramadan. Puasa Ramadan, bulan Ramadan lah. Bukan bulan Oktober, bukan November, bukan bulan April. Bulan Ramadan. Kan? Jadi kena kira ikut bulan Islam. Tak boleh kira ikut Masihi. Ini kita tak sambut tahun baru Masihi lebih meriah daripada sambut tahun baru Islam. Ini silap kita lah, silap kita. Sambut tahun baru Masihi boleh tak? Boleh, tak ada masalah nak sambut. Kan? Sambutlah dengan baca Yasin dan sebagainya kan? Tak ada masalah. Kita sambut bukan macam orang bukan Islam sambut. Cuma silap kita ni, kita lebihkan yang Masihi daripada Hijrah. Tu masalah kita. Sekarang ni dah tahun baru Islam kan, 1443. Kalau kita tanya kan, sekarang tahun baru Islam tahun ke berapa? Tak ingat. Sekarang bulan Islam bulan ke berapa? Tak ingat. Tak ingat. Kenapa tak ingat? Sebab kita tak ambil berat. Dia kena ambil berat. Lagi pun rata-ratanya semua ikut Masihi kan? Rata-rata semua ikut Masihi. Ini masalah dia. Jadi apabila cahaya matahari dah menjadi kuning, maknanya dah masuk waktu maghrib. Maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari. Maknanya pergi awal. Bila matahari dah kekuning-kuningan di kaki langit tu, maksudnya dah bersiap-siap untuk pergi ke masjid sebelum masuknya waktu maghrib. Sebelum tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Dah pergi ke masjid. Dia sebaik-baiknya pergi ke masjid ni, paling-paling kalau tak sejam awal, setengah jam awal lah. Setengah jam awal, itu yang paling baik. Setengah jam awal. Ini yang datang setengah jam awal, Tok Bilal. Siap. Tu ya. Tu lah yang datang awal. Yang lain semua kemudian, lambat sikit. Kan? Kalau yang ada hal tu tak apalah, dia lambat ada urusan kan. Kalau yang tak ada apa-apa ni datang awal, datang masjid awal. Orang datang awal ni dia dapat pahala lebih. Dapat pahala lebih. Iktikaf dah berapa banyak pahala dia. Makin lama iktikaf makin banyak pahala. Tu belum kira dia berzikir lagi, baca Quran ke, solat sunat ke dan sebagainya lah. Dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih. Datang awal tu supaya digunakan masa tu untuk banyak membaca tasbih. Kemudian dan istighfar. Dan istighfar, baca tasbih dan juga istighfar. Istighfar ni dalam riwayat hadis menyatakan Rasulullah SAW dalam sehari semalam Rasulullah istighfar 70 kali. Satu riwayat yang lain menyebut Rasulullah istighfar 100 kali. Rasulullah istighfar 70 kali ataupun 100 kali tak mengapalah, sebab Rasulullah tak ada dosa. Rasulullah tu maksum. Maksum tu terpelihara daripada dosa. Yang banyak dosanya kita ni lah banyak dosa. Bila kita ni banyak dosa, jangan hanya tertumpu pada 70 ataupun 100 saja. Kena lebih lah. Lebih daripada 100, lebih daripada 70. Dan ulama mengatakan 100 tu memberi petunjuk pada memperbanyakkan istighfar. Bukan semata-mata jumlahnya 100 saja ataupun 70 sahaja. Jadi perbanyakkan istighfar. Lafaz istighfar ni banyaklah. Astaghfirullah,
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, ataupun dengan kalimat sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bila nak sebut tak ingat, bila tak nak sebut ingat. Ni masalah. Apa sayyidul istighfar? Siapa ingat? Sayyidul istighfar. Tak apa, kejap lagi dia ingat. Kerana kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh. Jadi orang yang awal pada waktu sebelum maghrib ni, kelebihan dia sama macam orang yang awal ketika mana waktu solat subuh. Itu kelebihan dia. Sehinggalah terbit matahari. Kalau subuh, daripada waktu subuh sampai terbit matahari. Kalau waktu maghrib, di antara sebelum matahari terbenam sampailah matahari terbenam. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari yang mana? Waktu selepas daripada subuh, sebelum duha, sebelum isyraq. Bertasbih, memuji Allah SWT. Sebab tu dalam hadis sebut apa? Lepas pada sembahyang subuh tu, duduk di tikar sembahyang, beristighfar, berzikir sampailah matahari terbit. Kan? Dan sebelum tenggelamnya matahari, iaitu sebelum masuknya waktu maghrib. Surah Taha ayat 130. Dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari itu, dan dianjurkan kepada kita untuk membaca surah-surah berikut ni sebelum tenggelamnya matahari, iaitu apa? Surah Wasyamsi wa duhaha. Surah Wasyamsi wa duhaha. Dan surah Wal-laili iza yaghsha, surah Al-lail. Dan juga surah Al-falaq, dan juga surah An-nas. Jadi pada waktu ni surah-surah ni diperbanyakkan baca surah-surah ini. Karena ini terdapat anjuran dalam hadis. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan istighfar. Biar matahari tenggelam tu dalam keadaan kita masih sibuk dengan zikir dan istighfar. Bukan matahari tengah nak tenggelam tu dalam keadaan kita di padang bola. Tengah main bola lagi. Main bola ni bukan tak boleh, boleh main. Untuk apa? Untuk untuk riadah, peluh keluarkan peluh. Cuma kena pastikan ada dia punya masa dia lah. Katakan kita asar pukul 4 nak, 4, asar pukul 4. Main dalam setengah jam, pukul 5.30 lah, sampai 5.30. Sampai 5.30 lah paling-paling. Ataupun pukul 5 lah, 5.30. Lepas tu balik, siap-siap, ada lagi setengah jam lebih kurang, datang masjid awal. Dia tak ada masalah asalkan dapat susun waktu tu dengan baik. Jangan dah orang dah azan maghrib masih dekat padang. Ni masalah. Orang dah azan maghrib masih di padang, ataupun masih di mall dan lain-lain lah. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah disebutkan. Bila dengar azan maghrib, kena jawab. Itu anjuran hadis kan, iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin. Bila dengar azan, jawab. Jadi kalau dengar azan tak jawab, hukumnya makruh. Dan orang yang tidak mengendahkan azan, tak menjawab azan ni, dikuatiri akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak baik. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi kalau dengar azan, kalau tengah bercakap, dengar azan, berhenti bercakap, bagi perhatian kepada azan. Kalau kita buat apa-apa pekerjaan yang lain pun berhenti. Kecuali orang yang duduk dalam tandas, tu tak boleh berhentilah. Kalau berhenti masalah. Duduk dalam tandas tu tak boleh berhenti, kan? Ataupun suami isteri yang yang bersama, tu tak boleh berhenti, kena tunggu selesai baru boleh jawab azan. Tu tak boleh. Orang tengah qada hajat pun sama juga, dia dah selesai qada hajat baru boleh jawab. Orang tengah makan,
Tengah makan sama juga, kena selesaikan makan tu dulu. Ni kena tahulah, kena tahu. Dan lain-lain. Dan setelah menjawab azan adalah engkau baca doa selepas daripada azan. Iaitu apa? Allahumma inni as'aluka 'inda ikhbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatar rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa selepas daripada azan dan juga lepas pada iqamat, doa yang sama. Doa azan, doa iqamat adalah doa yang sama. Dalam doa azan ni, pada kalimat Sayyidina Muhammadanil wasilata, ada nun kecil tu. Jangan tinggal nun kecil tu. Nun kecil. Kena nun tu nun kecil ni dia tak ada dalam ayat ni, dia tak ada nun kecil ni. Melainkan kita kena tahu tu tempat kena letak nun kecil untuk baca dengan nun kecil tu. Muhammadanil wasilata. Dalam tulisan tak ada. Di sini adalah. Sama macam kita baca Quran kan. Bila jumpa tempat yang sebegini kena letak nun kecil. Kemudian setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib. Di sini Mazali tak sebut tentang solat sunat qabliyah maghrib. Solat sunat qabliyah maghrib ni jangan ditinggalkan, walaupun solat sunat qabliyah maghrib ni termasuk solat sunat yang khairu muakkad, yang tidak sangat dituntut. Walaupun macam tu, ada satu hadis yang menyebutkan para sahabat apabila selesai daripada muazzin melakukan azan, para sahabat ni bergegas berdiri, ramai-ramai, ada yang menghadap dinding, ada yang menghadap tiang. Menghadap dinding tiang tu sebagai apa? Sebagai sutrah ketika mana solat. Dan orang yang musafir pada ketika itu melihat para sahabat berdiri ramai-ramai ni nak solat ni, dia ingatkan sahabat nak solat maghrib, rupa-rupanya baru solat sunat. Kerana dalam hadis Nabi kata solat qabliyah maghrib ni, Nabi kata liman syaa, siapa yang nak buat, siapa tak nak buat boleh tinggalkan. Tapi walaupun macam mana pun, kalau yang tinggal ni rugilah, rugi. Pasal apa rugi? Dan nama pun sunat, nama pun solat sunat, cuma dia khairul muakkad. Dia khairul muakkad, dia rendah sikit daripada yang muakkad, tapi dua-dua tu tetap namanya sunat. Setiap perkara sunat, dia kaedah dia mudah je. Setiap perkara yang sunat, yang namanya sunat, tetap ada pahala. Kita kena letak macam tu. Setiap perkara yang sunat ada pahala. Kalau tinggal tak jadi dosa, tapi jadi rugi. Sebab apa? Kita meninggalkan pahala. Rugilah. Meninggalkan pahala rugi. Cubalah setiap perkara sunat tu diletak nilai duit. Qabliyah maghrib RM25, kan? Diletak nilai duit. Ini contoh yang mudah. Ataupun letak RM5 lah. Agak-agak orang nak tinggal ke orang nak ambil? Agak-agak lah kita tinggal ke kita ambil? RM5 kot. Kalau RM2 pun ambil. Duit kot. Alasan dia duit kot. Kan? Nak mudah faham macam tu. Oleh kerana pahala ni benda sam'iyat, benda ghaibiyat, benda yang tak nampak. Bila tak nampak, kadang-kadang orang tak ambil endah sebab dia tak nampak. Jadi benda tak nampak ni berbalik kepada yakin tak yakin. Iman lah. Dia percaya ke tak percaya. Kalau orang yang percaya, yakin, beriman, maka dia tak akan tinggal. Sekali-kali tak akan tinggal kecuali ada sebab-sebab tertentu lah. Contohnya tak sempat, ataupun ada hal yang lebih mustahak yang terpaksa tinggal, dia tinggal. Tapi sengaja nak tinggal, dia tak akan tinggal. Ini orang beriman. Orang yang beriman lah. Walaupun kalau tinggal pun tak jadi dosa, cuma rugi, tinggal pahala. Sedangkan kita ni tak banyak pahala, tak banyak amalan. Jadi kita nak kena kejar lah.
amalan-amalan tu, pahala-pahala daripada amalan tersebut. Jadi buatlah sembahyang qabliyah maghrib. Dan sembahyang sunat qabliyah maghrib ni dikira sebagai solat sunat yang khafifah, yang ringan, yang ringkas, yang buat secara ringkas. Sebab apa? Sebab maghrib ni singkat, masanya singkat. Kemudian barulah kerjakan sembahyang fardu maghrib. Jadi salahlah kalau orang mengatakan qabliyah maghrib ni Nabi tak buat. Nabi buat, cumanya Nabi tak buat dalam kekerapan yang terlalu kerap. Ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat. Oleh sebab tu dinamakan khairu muakkad. Kalau yang sunat muakkad ni yang kerap Nabi buat. Tu beza dia, beza istilah di situ. Tapi para sahabat sentiasa berlumba-lumba untuk buat. Dan setelah sembahyang maghrib, kemudian bila dah berjemaah maghrib, dan kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sebelum kerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib ni, seperti mana biasalah, wirid lepas sembahyang dan doa jangan tinggal. Yang ni jangan tinggal. Kalau kita tak ada masa lain nak baca wirid, masa lepas daripada sembahyang adalah masa yang paling sesuai untuk baca wirid. Baca wirid ni jangan tinggal. Kenapa wirid ni jangan tinggal? Yang pertama, wirid ni adalah wirid yang warid, yang datang daripada Nabi SAW. Tu yang pertama. Wirid kita baca lepas sembahyang tu wirid daripada Nabi. Cuma ulama susun semula untuk sesuaikan dengan orang awam macam kita lah, supaya mudah nak beramal. Jadi kalau kita tinggal, rugi. Kemudian wirid ni juga, wirid lepas sembahyang khususnya adalah amalan rohani, amalan rohaniah, amalan batin, amalan dalaman. Kalau kita tak baca wirid, tak ada wirid, maka dalaman kita ni tak kuat. Dalaman kita ni tak kuat, tak ada benteng lah. Mudah ceritanya, tak ada benteng. Jadi orang yang tak baca wirid, dia tak akan ada benteng. Sebab dalam wirid-wirid ni ada kelebihan-kelebihan dia. Jadi orang yang baca wirid ni, antara faedah dia, orang baca wirid lepas sembahyang ni, insya-Allah dia dijauhkan daripada sihir, daripada santau, sihir dan sebagainya lah, perkara-perkara khianat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tu dia terjaga daripada tu. Kemudian dia dimurahkan rezeki, dibuka pintu rezeki dia. Kemudian dipeliharalah keluarga dia, dan sebagainya. Itu antara kelebihan orang yang baca wirid lepas sembahyang. Itu kelebihan dia. Jadi jangan tinggal. Kalau tak dapat nak baca penuh, baca paling-paling yang ringkas. Yang ringkas yang jangan tinggal ni istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali jangan tinggal. Terutamanya waktu maghrib dengan waktu subuh. Kemudian Fatihah jangan tinggal. Lepas tu ayatul kursi. Lepas tu baca doa lah. Doa kalau tak nak baca doa yang panjang-panjang, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, cukup. Itu dipanggil doa yang jami'. Yang ringkas tapi dia jami', meliputi semua perkara. Semua kebaikan ada dalam tu. Sebab apa? Dia meliputi dunia dengan akhirat. Kemudian lepas pada tu sembahyang 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sembahyang lepas tu barulah ba'diyah maghrib. Sebelum engkau berkata-kata, sebelum nak bercakap ke nak buat apa-apa, selesaikan dulu ba'diyah maghrib. Lepas tu nak cakap ke nak apa, terpulanglah. Kalau ada kuliah lah. Kalau tak ada kuliah, isilah dengan perkara-perkara yang lain. Dan jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat, dinamakan sunat awwabin. Maknanya lepas ba'diyah maghrib 2 rakaat, Mazali kata kalau tambah lagi setelah daripada itu 4 rakaat yang lain. 4 rakaat yang lain. Maknanya 4 rakaat yang lain itu adalah solat sunat lain yang dinamakan solat sunat awwabin. Solat sunat awabin. Jadi solat sunat awabin ni di sini Imam Ghazali sebut 4. 4 ni kadar bagi orang awam macam kita lah. Kalau Imam Ghazali sebut sampai 20 rakaat, tak larat nak buat nanti. Kan? Solat sunat awabin ni
Paling sedikit adalah 2 rakaat. Paling banyak ialah 20 rakaat. Solat sunat awabin ni paling banyak ialah 20 rakaat, paling sedikit adalah 2 rakaat. Dan Imam Ghazali ambil di sini 4 rakaat, anjuran 4 rakaat. Jadi siapa yang tak mampu nak buat 4, buat 2 lah. Itu paling sedikit. Siapa yang mampu buat banyak, buatlah 20 ataupun 10, 15 ke, 18 ke, ataupun buat 20. Solat sunat awabin. Maknanya paling banyak solat sunat awabin 20. Tak jadi 30, tak jadi 40. Dia setakat 20 rakaat sahaja. Waktunya bila? Waktunya di antara maghrib dengan isyak. Bainal maghrib wal isyak. Di antara maghrib dengan isyak tu waktu solat sunat awabin. Itu waktu solat sunat awabin. Dan solat sunat awabin ni banyak kelebihannya. Antaranya disebutkan dalam hadis, orang yang mengerjakan solat sunat awabin 6 rakaat. 6 rakaat disebut dalam hadis, sesiapa yang buat solat sunat awabin 6 rakaat, dia diberi pahala amalan ibadat selama 12 tahun. Amalan ibadat selama 12 tahun. Hanya dengan 6 rakaat tu dia dapat pahala amalan 12 tahun, selama 12 tahun. Bayangkan kalau tiap-tiap malam dia buat 6, dia dah kumpul berapa banyak pahala amalan. Ini Allah bagi hanya pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam je, tak ada pada umat-umat yang lain. Kenapa Allah bagi pahala yang begitu besar dengan hanya buat amalan yang sedikit? 6 rakaat tu sedikit lah, tapi dapat pahala 12 tahun ibadat. Besarlah pahala dia tu. Amalannya sikit je, 6 rakaat je. 6 rakaat berapa minit je, kan? Kalau setiap rakaat tu dia baca Fatihah je, surah tak nak baca, kan? Cukup, selesai, berapa minit je, tapi dapat ganjaran pahala 12 tahun ibadat. Kenapa Allah bagi ganjaran yang besar tapi amalan dia sikit? Kenapa? Kerana umur umat baginda Nabi SAW ni pendek. Umurnya pendek. Bila umur pendek, Allah bagilah kelebihan di sudut tu. Tak seperti mana umat-umat terdahulu, umur mereka panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, 900 tahun. Umur dia panjang, umat-umat dulu. Jadi oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya pendek, sampai 63 tahun je. Kalau lebih daripada 63 tahun tu bonus. Jadi maknanya Allah bagi pahala amalan yang banyak. Sebagaimana orang yang dapat Lailatul Qadar, kan? Siapa dapat Lailatul Qadar, dapat buat solat sunat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, kan? Dia dapat pahala ibadat, ganjaran pahala 1000 bulan, ataupun 84 tahun, ataupun 84 tahun berapa bulan, begitulah. Itu ganjaran dia. Jadi siapa yang solat sunat awabin 6 rakaat dapat pahala amalan ganjaran selama 12 tahun. Kemudian siapa yang buat 20 rakaat, ini disebut dalam hadis. Matan hadisnya saya tak bacalah, panjang nanti. Kalau siapa buat 20 rakaat, Allah bina satu maligai untuk dia di dalam syurga. Maknanya apa? Maknanya orang tu masuk syurga. Orang tu akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu antara kelebihannya lah. Okay? Jadi kalau kata tak mampu nak buat 4 ataupun lebih daripada 4, maka buatlah 2 rakaat. Buat 2 rakaat selepas daripada ba'da maghrib yang 2 rakaat tu. Ini dinamakan solat sunat awabin. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid, maknanya kalau seseorang tu dia mampu untuk iktikaf dalam masjid lepas daripada ba'da maghrib, lepas daripada awabin tu, maka dia terus iktikaf dalam masjid di antara maghrib dengan isyak. Tapi dengan syarat kena niat iktikaf lah. Tu doa apa? Lafaz niat iktikaf, kan? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kena niat iktikaf supaya dapat pahala iktikaf. Kalau tak ada majlis pengajian, kalau ada majlis pengajian, lagilah berganda pahala. Pahala iktikaf dapat dengan syarat kena niat lah. Kemudian pahala duduk dalam majlis ilmu dapat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni Allah turunkan rahmat. Duduk sejam, rahmat dapat sejam. Duduk 2 jam,
rahmat dapat 2 jam. Hatta kalau dia tidur sekalipun dapat rahmat tu, tapi jangan tidur. Jangan tidur. Tidur kena curah air. Jangan tidur. Tapi kalau tertidur kan, dikira pahala juga, dikira pahala. Sebab tu ada dalam majlis dalam majlis para ulama, dalam majlis syekh-syekh yang besar-besar ni, kalau ada orang tertidur, dia larang orang lain kejut orang tertidur tu. Dia larang. Kalau kita niat kita untuk kita keluar kita masuk balik kena niat semula. Masuk kena niat balik. Kena niat semula. Macam mana tahiyatul masjid? Masuk masjid tahiyatul masjid semula. Walaupun kita dah masuk, kita keluar lagi. Sebab kita keluar. Bila masuk balik kena buat balik . Tapi kalau kata masuk balik tak buat tahiyatul masjid, tak dapat pahala lah. Tapi kalau buat dapat pahala. Dia syarat dia masuk masjid. Sekarang ni tadi kita dah masuk tadi kita dah buat. Sekarang ni kita keluar. Kita keluar kan? Keluar daripada kawasan masjid, keluar daripada ruang solat. Ruang solat. Bila keluar daripada ruang solat, masuk balik, dikira masuk masjid kan? Bila dia masuk masjid, kena tahiyatul masjid semula. Macam tu lah. Keluar isap rokok ke apa ke kan? Keluar ambil angin ke? Kan? Apa-apalah. Masuk balik, solat semula, tahiyatul masjid. Buat semula tu sunat. Sama macam orang yang ambil wuduk. Berapa kali dia ambil wuduk pun, tiap-tiap kali dia ambil wuduk, dia solat sunat wuduk. Tiap-tiap kali dia ambil wuduk, solat sunat wuduk. Jadi orang yang keluar daripada masjid, dia dah niat itikaf tadi, masuk balik dia niat semula. Niat itikaf semula. Nak niat tu tak susah pun kan? Mudah aja nak niat tu, tak susah pun. Jadi kalau dia niat itikaf dalam masjid antara maghrib dengan isyak, itu lebih baik. Apatah lagi kalau ada majlis ilmu. Maksudnya kalau tak ada urusan yang mendesak untuk dia balik ke rumah, maka jangan balik. Duduk di masjid tu lebih baik. Kalau kata tak ada majlis ilmu, duduk niat itikaf, baca Quran ke, zikir ke, tu lebih baik. Kemudian kalau ada majlis ilmu tu, itu lagi bergandalah kebaikannya kalau ada majlis ilmu. Dan hendaklah kau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa. Jadi kalau tak ada majlis ilmu, penuhkan waktu antara maghrib dengan isyak tu tadi dengan sembahyang dan doa. Sembahyang tadi solat sunat awabin lah. Kemudian dengan berdoa ataupun baca Quran dan sebagainya. Maka itu terlebih afdal. Itu lebih baik, lebih afdal. Dan sangat banyak kelebihannya. Kenapa banyak kelebihannya? Kerana orang yang menghidupkan di antara maghrib dengan isyak ni dengan solat, iaitu solat sunat awabin, kalau tak ada majlis ilmu, dia dikira sebagai orang yang menghidupkan malam. Nasyiatul lail, orang yang menghidupkan malam. Sebab waktu antara maghrib ni, isyak ni, maghrib dengan isyak ni banyak orang lalai. Berapa banyak orang kat luar sana yang lalai. Tinggal solat, tak solat dan sebagainya kan. Jadi orang yang menghidupkan maghrib dengan isyak ni adalah orang yang termasuk dalam orang yang berbuat kebaikan, buat kebajikan dan dapat kelebihan yang banyak. Dan waktu antara maghrib dengan isyak inilah yang dikatakan nasyiatul lail. Yang dikatakan nasyiatul lail, iaitu permulaan malam. Maghrib dengan isyak ni dikira permulaan malam. Kalau bangun tengah malam nanti dikira jaufil lail. Kerana pada waktu itu permulaan kembangnya malam. Kan tadi lepas baru maghrib mula malam kan. Lepas maghrib tadi dikira permulaan malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Kerana dalam Quran Allah menyatakan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang dikerjakan pada awal malam itu lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya, iaitu antara maghrib dengan isyak. Disebut dalam Quran orang yang menghidupkan malam, permulaan malam. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Daripada maksud firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi renggang lambung mereka dari tempat tidur, mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan siksa dan mengharap akan pahalanya. Surah As-Sajdah ayat 16. Rasulullah ditanya tentang ayat ini, apa maksud Allah berfirman tentang ayat ini? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dengan isyak. Itu sembahyang solat sunat awabin tadilah. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang. Jadi siapa yang buat solat sunat awabin menghapuskan dosa-dosa yang dibuat pada waktu siang hari, sikit lagi, dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya, iaitu pada bahagian malam. Pada bahagian malam. Yang ni dosa-dosa kecil lah. Ini dosa-dosa kecil. Jadi orang yang buat solat sunat awabin tadi, selain daripada dapat pahala yang dijanjikan, yang disebutkan dalam hadis, dia juga menghapuskan dosa-dosa yang dibuat sengaja tak sengaja, dosa kecil, iaitu pada waktu siang dan juga pada bahagian malam. Jadi ini kelebihan dia. Jadi jangan tinggallah. Jadi kalau misal katalah lepas pada ba'diyah maghrib kita memang ada pengajian tiap malam, jadi kita ambil kurang-kurangnya buat 2 rakaat solat sunat awabin. Kalau sempat buatlah. Kurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat awabin. Jadi jangan lepaskan peluang itulah untuk kita buat. Paling-paling 2 rakaat lah. Jangan terus-terus buat banyak kemudian tak buat-buat dah. Dia buat sekali je 20 rakaat. Oh, semangat dia buat 20 rakaat. Malam esok, malam seterusnya ruyuk. Dia tak larat nak buat dah. Buat mula dengan sedikit, kemudian istiqamah tu lebih baik. Seperti mana saya pernah sebut dululah, orang yang biasa buat awabin, biasa buat 20 rakaat tu, bila sampai Ramadan tak ada masalah pada dia nak buat tarawih 20 rakaat. Pasal dia dah biasa dengan 20 tu, sampai Ramadan tak ada masalah. Itu antara kelebihannya lah. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap, mohon bagi teguran kalau ada salah silap. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.